Okey. So Mama sambung, maksudnya nanti kalau awak berada di rumah sekalipun, walaupun cikgu kuliah tak masuk lagi chapter 8 pun, awak dah bincang dengan Mama Z cara untuk buat soalan tugasan. Okey. So yang pertama, kita tanya yang mudah saja untuk pelajar akaun ni, iaitu kita tanya yang ini Mama Z tanya yang discrete. Okay, bila kita cerita tentang bilangan anak ni, bilangan kelahiran ni, bentuk adalah discrete sebab bilangan anak kita tak boleh, anak dalam kandungan tak boleh kira lagi. Kita tak boleh kata anak saya ada 2,5, tak boleh. Dia kena, kalau tentang orang, tentang meja, mesti nombor bulat, kita panggil dia discrete. Sebelum tu boleh dengar ke suara Mama Z dengan paparan ni, boleh nampak ke? Boleh Mama. Boleh Mama. Okey, so Mama Z tuliskan Yang pertama, Mama Z ready tadi tu, Mama Z nak buat, disuruh construct probability, probability distribution table. Sebab tu Mama Z nak buat table. Okey, semasa nak buat table, tajuk kita ikut kepada soalan ni lah. Kalau dia guna huruf X, jadi dekat sini pun awak buat ikut dia. Ni adalah probability X sama dengan X. Kemudian yang atas tu adalah nilai variable kita. Okey, nilai variable kita boleh rujuk dekat belakang ni. Terdiri daripada nombor 0, nombor 1. Sebab ada pelajar dah study dah tajuk ni. Mungkin dia kena buat tajuk tu. Dia kena buat soalan nombor 5, dia pun study lah tajuk 8. Gitu. Sangat yang kawan-kawan yang nak cepat tu, dia sanggup buat nombor 1 hingga 4. Sanggup. Banyak pun tak apa sebab dia dah ada jawapan. Yang nombor 5 dengan nombor 6 tak belajar lagi. Okey. 0, 1, 2, 3, 4 ni kita panggil dia variable. Okay, variable. At kita ada 0 hingga 4. Jadi sekarang ni sebab dia suruh buat probability distribution table, sebab itu ada kita belajar dah tajuk 7, probability kita buat dalam kurungan macam tu. Jadi yang bawah ni merupakan probability. Okey, so sampai situ boleh? Table sampai situ boleh? Boleh. Boleh. So sekarang ni sebab kita tak nak kita hilang markah, jadi kita kena guna kalkulator untuk memudahkan kita. Okey, kita ada pecahan, kurungan, 6 tolak dengan X. Tutup kurungan. Ada lagi 1 tambah alfa tutup kurungan, tutup kurungan. Itu 1 tambah X. Kat bawah tu 50. Okey, so sekarang ni, Mama Z cuba pindah ke sini. Mama Z nak ganti calculate. Variable yang pertama ialah 0. Sama dengan. So Mama Z dapat benda yang dah bersih. 3/25. Benda yang dah bersih. 3/25. Kalau awak ganti satu-satu, awak penat lah. Awak ganti kejap. Ni 0, ni 0. 6 tolak 0, 6. 1 tambah 0, 1 per dengan 50. Kalau kira macam ni, jenuh lah. 6/50. Kecilkan 3 darab 2. 2 darab 3. 6. 2 darab 25. 2 darab 25, 50. Kalau awak kira macam ni, penat. Sebab itu Mama Z perkenalkan penggunaan kalkulator. Mama, ya. Memang dia dalam pecahan ke? Dia dalam pecahan sebab probability. Kan? Probability nilai paling besar 1, nilai paling kecil 0. Jadi nilainya akan jadi pecahan. Pecahan pula tak boleh lebih daripada 1. Tu yang kita belajar sejak. Tadi Haziq tanya kan? Ya Mama. Sebab A3 tak masuk lagi tajuk probability kot kan? Belum. Tu sebab tu Haziq tanya.
Kalau A1 Mama Z dah ajar dah. Tergesa-gesa juga Mama Z ajar sebab nak kejar. Sebab Mama Z dengar mula-mula you all tak boleh balik. Jadi macam Mama Z terkejar-kejar macam tu. Kalau tak boleh balik Mama Z kena ajar juga sebab Mama Z agak sibuk. Waktu cuti itulah. Mula-mula Mama Z plan nak pergi ke Ipoh. Anak saudara Mama Z kahwin. Tapi tak bolehlah sebab Angka dah kerja di Dungun. Mama Z dengan Angka pun duduk jauh. Macam mana pula nak pergi ke Ipoh tu? Susah kan? So duduk rumah je lah. Okay. So sekarang ni Mama Z nak buat yang seterusnya, tekan je calculate. Awak masuk nilai yang kedua tu. Variable yang kedua 1. Dia tolong ringkaskan dekat awak 1/5. Siapa yang tak ringkaskan nilai yang merah ni, salah. Dia mesti probability, mesti jawapan paling ringkas. Okay, calculate. Kita tekan nombor seterusnya, variable kita adalah 2. So, dapat 6/25. Okay. Yang 3 6/25 juga Mama. Yang ini 6/25, 4? 1/5. 1/5. Okay. So yang Mama Z buat ni namanya adalah probability distribution table. Sinilah dapat 3 markah. Boleh? Ini untuk soalan A. Macam mana kita nak tahu kita betul? Cara nak tahu kita betul, Mama Z boleh tambah yang merah tu. Okay, boleh tambah yang merah. 3/25 tambah dengan 1/5 tambah dengan 6/25. Okey, tambah dengan 6/25 tambah 1/5. Cara kita nak tahu betul ialah total probability ni mesti 1. Totalnya mesti 1. Itu ciri-ciri probability. Okey, selesai dah soalan A. Ada soalan tak nak tanya? Ada Mama. Yang mana? Ada ke tak ada? Tak ada. Oh, tak ada. Tak Okey. ada. Tak ada. Okey, saya dengar macam ada. Okey, soalan B. Find probability. Sorry sangat. A1 T2, A3 T3. Sorry sebab Mama Z terpaksa juga ajar ni. Walaupun awak tak masuk lagi probability sebab kita kejar masa sangat-sangat. Sebab Mama Z nak habiskan sepatutnya minggu 10. Minggu 10. Dan Mama Z beritahu tajuk ni tak masuk exam. Okay, no. Yang B, probability a randomly chosen carrier woman. Dia nak yang ada 4 orang anak. Okay, so 4 orang anak yang ini. Okay, so probability dia ada 4 orang anak. Okay, berapa jawapan dia? Tengok table tu. 1/5. 1/5. Ni cara menulis dia. Kebarangkalian anak ada 4 ialah 1/5. Awak jangan takutlah nampak. Buat apa tu? Ni tanda sama dengan ada 2 ni jangan takutlah. Memang tajuk ni memang macam tu. Okey, itu adalah soalan B sebab tu markahnya cuma 1 saja sebab tengok je table tu dapat jawapan. Tapi kena berguru. Kalau Mama Z tak ajar ni, kita tak tahu. Jadi kita kena berguru benda-benda macam ni. Okey, so selesai. Soalan B dah selesai. Okey. Soalan C. Okey. Dia nak probability 1 termasuk sehingga nombor 3. Jadi kita kena uraikan yang ini. Nombor yang ada dalam selang ini ialah nombor 1 ada tak? Ada. Okey, nombor 2? Ada. Nombor 3? Ada.
Nombor 4 tak ada. Sebab kita cerita dari nombor 1 sehingga nombor 3, jadi ni je kebarangkalian yang ada dalam soalan C. Mungkin antara set A, set B, set C, yang inilah yang berbeza. Benda ni. Jadi hari ni Mama rahsiakan set yang mana ni supaya you belajar dulu. Nanti maksudnya kalau ada soalan nanti yang berbangkit boleh tanya semula. Okey, jadi Mama Z ulang jawapan B tu. Okey, kita tengok pada table kebarangkalian X sama dengan 1. 1/5. Okey, Mama Z sedang tengok yang ini. 2 Mama Z tengok yang ni, 3 yang ni. Jadi 1/5 tambah 6/5 tambah dengan 6/5. Okey, berapa kebarangkalian dia? 6/5 pula dah. Per 25 dah pelik dah lebih daripada 1 tadi. 1/5 tambah 6/25 tambah 6/25. 17/25 Mama. 17/25. Ini jawapan untuk C untuk set yang ini. Kalau yang ini dia kata probability nombor 1 ni dia just buat macam tu saja. Jadi Mama just buat nombor 1 tak boleh masuk. Dia mula masuk nombor 2 dengan nombor 3. Ikut soalan masing-masing nanti. Jadi jawapan akhir ni tak semestinya macam ni. Okey, selesai soalan C. Okey, sampai situ boleh? Boleh Mama. Okey, Mama Z nak masuk yang tinggi sikit lagi. Okey, yang tinggi sikit lagi. Dan kalau dekat degree, siapa yang ambil perakaunan dia tak belajar dah ni. Cuma di matrikulasi je kena belajar semua. Junior nanti ada juga tajuk ni. Saya pun pelik kenapa ada. Tapi tak apalah. Sebab orang lain dah buat, Mama Z tak buat syllabus tu, Mama Z buat SEM 1. Masa Mama Z buat, Mama Z buang. Orang lain buat, orang lain tambah. Sebab junior awak tak ambil MMAT, syarat dia nak masuk matrik tak payah ambil MMAT untuk pelajar akaun. Okey, tengok Mama Z nak buat untuk D pula. Kita nak cari dulu EX. Dapat EX senang hidup kita. Okey, panjang tu markah dia 8. Tengok betul-betul Untuk mencari EX, okay, untuk mencari EX, kita kena jumlahkan kesemua nilai variable dan dia punya probability. Kita kena jumlahkan hasil darab. Sepatutnya satu besar, satu kecil ni. Okey, X besar sama dengan X kecil. Gitu cara menulis dia. Kita kena jumlahkan kesemua X yang telah didarab dengan probability. Okey, Mama Z rujuk row yang pertama. Nilai X Mama Z ialah 0. Darab probability-nya 3/25. Itu maksud X darab P. Okey, cuba tengok variable yang kedua nilainya adalah 1. Okey, darab dengan proba dia berapa? 1/5. 1/5. Iaitu baru variable yang kedua. Variable yang ketiga ialah 2 darab dengan 6/25. Tanda summation depan ni menunjukkan Mama Z kena tambah kesemuanya. Okay, kemudian tambah dengan variable seterusnya 3 darab dengan 6/25 dan yang last sekali tambah dengan 4 darab 1/5. Boleh faham ke? Boleh Mama. Nak suruh Mama Z ulang lagi sekali? Boleh ke? Boleh. So sekarang
intipati dia ialah X perlu didarab dengan probanya sendiri. Jadi Mama? Mama Le. Mama? Mama, oh mama. Mama. halo putu kita. Nasib baik pelajar dah ramai dah. Sorry Saya pun pelik laptop saya je terputus. Desktop okey ni. Masih rakaman. Sekejap saya ambil bahan balik. Boleh dengar suara saya kan? Boleh Mama. Boleh. Mana pergi ni? Agaknya kapal terbang lalu kot kat atas tadi ni. Tiba-tiba je putus. Okey. Kita sambung dekat tadi tu. Okay, dekat sini. Okey, so saya kena ambil kalkulator semula. Sementara tu darab dahulu.
Saya nak ambil kalkulator. Dapat Berapa dapat? 11/5 atau 11. 1/5. Kita kena ambil kalau boleh pecahan. Kalau boleh pecahan, kalau boleh. Baru 11/5. comel sikit. So jawapan dia adalah 11/5. 5. Yang ini Mama Z cadang biarlah jawapan dalam bentuk pecahan. Tapi yang mana yang nak buat juga kalau dia nak buat 2, kalau dia buat dapat 2.2. Kalau dalam desimal. Tapi jangan, kalau boleh kita buat warna merah dulu Okey, so yang itu untuk kita mencari EX. Kita dah selesai mencari EX. Okey, next Mama Z nak tunjuk macam mana kita nak cari E. Tapi kali ni nilai X kita square. Nilai X kita tu adalah square. Yang ini, X kita yang ini kuasanya 1. Jadi semua nombor sini kuasa 1. Semua kuasa 1. Kalau kita nak cari nilai E, tetapi nilai variable kita kena kuasa 2 bersamaan dengan 0 kuasa 2 darab 3/25. Iaitu nilai X kita kena kuasa 2. 1 kuasa 2, 1/5 tambah dengan 2 kuasa 2, 6/25 tambah dengan 3 kuasa 2 darab 6/25 tambah dengan 4 kuasa 2, 1/5. Iaitu nilai X sekarang dikuasa 2-kan. Yang tadi Mama Z tak sebut X kuasa 1 tu sebab masa tu memang X saja, kita janganlah sebut X kuasa 1. Cuma Mama Z nak ayat sini kuasanya 1 semuanya ataupun tak payah tulis apa-apa. Tetapi apabila X kuasa 2, yang ini kuasa 2, semua nilai variable kita kuasa 2. Itu bezanya EX dengan EX kuasa 2. Okey, cuba kita dapat berapa? Dapat berapa? So kalau Mama Z tengok sini, Mama Z ada 1/5 tambah dengan 4 kurungan 6/25 tambah dengan 9 kurungan 6/25 tambah dengan 16 kurungan 1/5. Okey. Dapat tak? 163/25. Ya Mama, 135. Mama. 163/25 tadi kan? 25 ya. Kita tinggal je jawapan macam ni. Tu adalah EX square. Sebab tu markahnya besar kita tengok tu. Okey, sebab banyak kerja nak kena buat. Okey, kalau Mama Z tanda dekat 8 markah tu maksudnya proses pelajar yang ini K1, jawapan J1. Kaedah K1, J1. Buat masa ni untuk best you all, Mama Z tak sempat untuk kutip jawapan dan tanda. Sempat nota kuliah sekejap je hari tu. Lepas tu tak berkesempatan dah. Tadi dah nampak dah pelajar mula bebas tapi dia nak klik pula. Mari nanti kurung pula. Lepas kurung balik pula raya. Oh tak tahu nak jumpa bila kita ni. Awak mari di koloni khas untuk kuarantin je saya tengok. Tak sempat jumpa pensyarah kan? Yalah. Pening kepala saya sebab saya sebenarnya nak menanda ni, nak bila awak buat tu saya nak tanda kat mana ada markah, kat mana tak ada tu. Okey.
Seselesai dah, kemudian Mama Z nak sambung ni, dia kata hence, kita kena ada belajar teknik menjawab soalan sebenarnya. Hence, kita nak cari variant. Okay. Mula-mula. Okay. Mama Z masih lagi soalan D tetapi dia panjang. Okey, Mama Z tunjuk rumus variant. Variant X besar sama dengan, rumus dulu EX square tolak huruf besar tu. EX semua sekali kuasa 2. Sebab itulah sebelum ni kita cari EX dengan EX square. Sebab kita nak cari variant. Boleh? Okey, so sekarang kita isi. Apakah nilai EX square tadi? 163 per 25. Tolak dengan, cuba seorang baca EX tadi 11 11 per 5. per 5 dan kita kena kuasa 2. Okey, jadi tekan kalkulator tengok dapat berapa. Dapat berapa tu? 42 per 25. Berapa? 42 per 25. 42 per dengan 25. 5. Okey. Cuba kita tengok soalan, adakah dia tanya variant X ataupun dia tanya benda lain? Soalan tanya apa? Dia bukan tanya variant X. Berapa? Kesat tepi Mama tak nampak soalan. Okey. Oh, kalau kesok saya pun nampak dah lah. 3 tolak 4X. Variant 3 tolak 4X. Mama Z tulis dulu. 3 tolak 4X. Ni soalan sebenar tapi Mama Z kena cari dulu yang asas. Variant X. Macam mana kita nak cari nilai variant 3 tolak 4X tanpa susah-susah buat table. Kalau negeri lain dia buat table baru. KMKT tak mau buat table baru, kita nak mudahkan pelajar. Yang pertama, Mama Z nak ajar, biasakan tulis dalam bentuk AX tambah B. Biasakan tulis dalam bentuk, macam mana Mama Z tulis? Okey, biasakan tulis dalam bentuk variant AX tambah B. Jadi soalan kita akan berubah menjadi variant negatif 4X tambah dengan 3. Yang pertama kena ubah biar jadi bentuk AX tambah B. Okey, dah selesai dah situ? Situ boleh? Boleh. Okay. Kemudian kita kena cari apakah nilai A kita. A kita bersamaan dengan negatif 4. A tu negatif 4. Jadi kalau kita ada rumus variant AX tambah B bersamaan dengan, kita kena ambil nilai A tersebut, kita kena kuasa 2 darab dengan variant asal. Jadi jawapan kita sekarang dia akan jadi negatif 4 kuasa 2. Boleh Mama tahu apakah nilai variant X? 42 per 25. 42 per 25. Jadi sekarang awak boleh nampak kenapa markahnya besar. Sebab nak dapatkannya jauh. Kena pusing kok Sungai Besi dulu. Baru sampai rumah Haziq. Jauh lagi tu rumah Haziq. Ujung Terengganu. Kalau nak pergi Mini Haziq. Ujung lah. Ujung sangat-sangat.
Rumah Mama Z ujung sikit lagi. Okey, dapat berapa ni kalau kira ni? Ni 72/25. 6, 7, 2. Tak boleh kecil dah tu dah? Tak boleh kecil dah? Okey, Mama Z nak check ni, nak check jawapan ni. Okey, nak check jawapan ni. Set mana saya ambil tadi ni? Set B. Okey, saya nak check jawapan. Okey, kita check jawapan yang mana set B nanti. Okey. Kita dah buat table. Jawapan tu 17/25 tadi. Lepas tu dapat tadi 11/5 betul? Betul. EX kuasa 2 Betul. 163/25. Betul. Variant 42/25. Patutlah Mama Z tak hafal jawapan. Jawapan dalam bentuk desimal. Berapa tadi jawapan dia dalam bentuk ni? Pecahan? 7 ni 2. Ni 72. Ni 72/25. Per 25. Tapi kalau awak guna kalkulator pun awak dapat 26.88. Sekejap 672 bahagi 25. Ni patutnya paling comel. Tapi bila kita bunda nasib baik ngam-ngam dia berhenti. 26.88. Kalau jawapan dia 26.8765, yang itu menyebabkan jawapan awak salah lah. Yang ini kebetulan jawapan tu tepat. Kebetulan. Okay, so Mama Z. Lepas tu tulis jawapan yang mana salah? Pecahan. Mama Z galakkan pecahan. Cuma dalam minda Mama Z ni, Mama Z tak pernah hafal jawapan 672/25. Tadi masa kawan awak kata 11/5, benda tu dalam minda Mama Z. 163/25 Mama Z tak risau. 42/25 pun Mama Z tak risau. Tapi bila buat yang hujung sekali dapat 672 ni, ada ke jawapan ni? Rupanya sesi lepas kita guna desimal. Jadi sesi ni biar kita biasakan dengan pecahan. Pecahan lebih afdal. Pecahan lebih afdal. Cuma Mama Z nak ingatkan di sini, kalau nilai A ni ada negatif, make sure dalam ni pun negatif tau. Ni negatif. Semua set nilai negatif. A, B, C, D semua negatif. Jadi Mama Z bagi tahu sekali arung lah ni. Negatif 4. Dan nilai itulah yang kita kena letak dalam kurungan. Kalau awak letak di luar kurungan, contoh, kalau pelajar buat negatif 4 kuasa 2, darab dengan 42/25, pelajar akan dapati jawapannya adalah negatif 672/25 kalau awak tak buat kurungan. Okey, jadi pastikan negatif 4 ni dikurung, barulah ia memberikan nilai yang positif. Dan harus diingat nilai variant always positive value. Kalau awak dapat negatif tu, cepat-cepat bertaubat. Okey, dah selesai soalan nombor 5. Okey, dah selesai soalan nombor 5. Ya, ini set B. Kalau nak suruh Mama Z tunjuk set A pun tak ada masalah. Siapa yang buat set A? Okey, set A. Dia nombor 5 pokoknya sama. Macam Mama Z kata, dia mula ubah kat sini. Kalau awak tengok dekat sini sekarang, dia mula kat sini tadi nombor 4 kan? Ya, betul. Ni nombor 3. Sini maksudnya probability dalam tu ada nombor 1. Ada tak nombor 2? Ada. Ada nombor 2. Nombor 3? Ada. Nombor 4? Ada. Jadi walaupun cara dia tulis lain, sama je dengan set B. Okey, kemudian EX sama,
EX square sama. Yang ini jadi gapo agak-agak ni? Nilai A dia berapa? -5. Jadi negatif 5 kuasa 2 darab awak tadi. Mudah. Okay. Jangan kata Mama Z buat set B. Aku set A. You tak tengok pun. Sama-sama. Okay. Kalau nak tengok set C. Nak set C. Kita bagi set C dia. Set C. Okay. Untuk set C. Okay. Pokoknya sama. Dia nak 3 childbirth. Yang ini maksudnya dalam ni ada, tak adalah nombor 1. Dia kena mula dari nombor 2, 3, 4. 3 dan 4. Konsep yang sama. Nilai ni sama, nilai ni sama. Yang ini akan ambil nilai A. A dia berapa? -2. Negatif 2 kuasa 2 darab yang tadi. Bag. Set D pula. Okay. So lagi set D. Bunyi WhatsApp masuk dah tu. Maksudnya sebelum Mama Z dah sampai ke Dungun dah tu. Jauh juga Dungun 4 jam. Rumah Mama Z 7 jam baru sampai. 7 jam ke? Tak, angka bawa laju. Sekejap je. Okey. Nombor 5 untuk set D. Okey, pokok dia sama. Yang ini ditukar nak 2 orang anak saja. Okey, dalam ni nombor 1 ada tak? Tak ada. Tak ada. Dia dari nombor 2 dan nombor 3 saja. 3 saja. 4 tak ada. Okey, hak ni pula nilai A dia berapa? Negatif 3. Negatif 3 kuasa 2 darab dengan varian hak tadi. Sama saja. Jadi, jangan risau. Benda yang sama. Okey. Dah selesai nombor 5. Sebab ada pelajar nak kena buat nombor 6 pula. Nombor 6. Tadi kita kena buat table. Yang ini dia tolong dah buat ke kita. Terima kasihlah soalan baiknya. Soalan. Ia tolong buat ke kita tapi ia tak ikhlas. Tapi kita dah belajar tadi. Proba ni tambah proba, tambah proba. Proba tu probability dia. Lenguh tak nak sebut panjang. Proba, tambah proba tu, tambah proba ni, tambah proba ni, tambah proba ni. Jawapannya sama dengan 1. Rasa semua pelajar sama ni soalan ni. Jadi bila kita tambah, jadi K tambah 0.3 tambah 0.4 tambah another K tambah K per 2 tambah 0.05 jumlah probability adalah 1. Okey. So sekarang ni, yang ini Mama Z nak bawa pergi kanan. Nak bawa ke kanan. Jadi Mama Z ada 1 tolak 0.3 tolak 0.4 tolak 0.05. So ada nilainya kat situ 1/4 ataupun 0.25 dah. Katakan pelajar menulis 1/4 katakan Lepas tu dia kena kira yang biru ni pula. Yang biru ni dia jadi cuak sikit lah sebab dia nampak pecahan. Tak apa, tekan kalkulator 1. 1 tambah 1 jadi 2. Tambah dengan 1/2. Dapat 5/2. Okey, kat sini adalah 5/2 K. Sihat tak kakak? Kat dalam ni. Hai kakak. Mama. Ya. Sorry, anak saya bangun. Anak saya bangun. Okey. Okey, 5/2 K sama dengan 1/4. Jadi K sama dengan 1/4. Dia akan jadi darab dengan 2/5 kan? Kita tekan kalkulator senang. 1/4
darab dengan 2/5. 1/10. 1/10. Ataupun 0.1. Alahai, ni tak perasan. Show that. Penat je kita kira. K sama dengan 0.1. Jadi kat sini tadi Mama akan tukar 0.25 tadi kan? Sebab tak perasan, tak baca soalan sampai habis Mama tadi. Sorry. Okey, so pelajar akan dapat, kalau ditambah dengan kalkulator, dia dapat 5/2K sama dengan 0.25. Jadi K nanti awak akan dapat 0.1. Oleh kerana soalan kata show that, awak kena buat kesimpulan dalam kurungan shown. Ini soalan ni, show that, awak kena jawab shown. Okey, sampai situ boleh? Boleh, Mama. Boleh. Boleh. Okey, so selesai situ. Untuk show dah siap. Anak Mama Z yang kecil tu dia dah charge dah tu. Mama Z tak tahulah nak tidur pukul berapa hari ni. Dia baru bangun pukul 9.40 tadi. Lepas tu dia tak tidur lah malam ni. Esok Mama Z jadi mata penda. Tak tidur malam. Okey, so Mama Z tu sambung. Hence, calculate benda ni. Benda tu. Tapi sebelum tu, Mama Z boleh tukarlah. Table tak payah salin tau. Table tak payah salin sebab dia tak minta. Soalan nombor 5 tadi minta. Mama Z contoh kat sini. Ni 0.1. Sini 0.1. Agak-agak K/2 berapa? 0.05. Ni tukar jadi 0.05. Kalau awak nak check balik, awak tambah balik. Awak ni 2 jadi 0.1, 0.2, 0.9, 0.1. Kalau nak cengak balik. Tapi tak perlu dah. Okey, so Mama Z nak buat yang biru dulu. Mama Z ada E dekat luar, ada bracket besar. Mama Z masukkan ni. Okey, dia jadi 2x kuasa 2 tolak dengan 2x. Mama Z kembang macam tu. Boleh? Boleh. Okey. Mama Z nak masukkan lagi, nak pisahkan dia. Okey, kita pisahkan lagi, dia akan jadi Mama Z letak perkali 2 di luar. Maka tinggal di dalam ialah x kuasa 2 dulu. Mama Z letak nombor 2 di luar. Masukkan E, dia jadi EX. Boleh? Umpama macam Mama Z kembangkan dia lah. Cuma perkali Mama Z tak luar. Kembang yang ini. Perkali letak luar. Okey, sampai situ boleh? Boleh. So, sekarang dia jadi macam tadi. Kita kena cari dulu EX. Lepas tu kita kena cari pula EX kuasa 2. Okey, kita ulang kaji sekali lagi. Nak cari EX. EX. Okey, kita tengok nilai dia dulu. Variable pertama 0. Darab dengan proba dia 0.1. Variable kedua 1. Darab 0.3. Macam tadi, yang ni. Macam ni. Yang macam terputus tadi tu. Tambah dengan 2. Darab 0.4. Tambah dengan 3. Darab 0.1. Tambah dengan 4. Darab 0.05. Tambah dengan 5. Darab 0.05. Okey, cuba kira dapat berapa. (0.3) tambah 0.8 tambah 0.3 tambah 4 darab 0.05 tambah 5 darab 0.05. Okey. 37/20 ke? 37/20. Okey.
37/20. Okey, tu baru EX. Nak cari EX square, ulang langkah sama. Dia akan jadi 0/2, 0.1. 1/2, biarlah kita tahu dah 1/21 pun kita buat jalan kerja. Tambah 2/2 darab 0.4 tambah 3/2 darab 0.1 4/2 0.05 tambah 5/2 0.05. Okey, kita tengok dapat berapa. Kalau tak boleh congak, jangan congak tau. 0.3 tambah 4 darab 0.4 tambah 9 darab 0.1 tambah 16 0.05 tambah 25 0.05. Betul ke? 97/20. Betul Mama. 97/20. Okey, tapi Mama tak siap lagi. Okey, Mama tak siap lagi, tu baru cari masing-masing. Tak darat lagi dengan 2. Okey, tak darat lagi dengan 2. Sekejap saya cari jawapannya tadi. Jawapannya tadi set, kita set apa? Set B tadi kan? Set B. Set B. Okay. So tadi kita dah dapat ni zaman tahun lepas Mama Z guna perpuluhan, skema perpuluhan. Tapi rasanya sama saja, cuba tekan seorang tu. 1.85 betul. Sama kan? Sama saja saya rasa. Cuma Mama Z tak siap lagi hak ni tadi. Ni Mama Z tak darat lagi dengan 2 depan ni. Bila awak darat dengan 2 depan tu, maka awak dapat jawapannya ni. Rasanya semua pelajar samalah soalan ni. Boleh ke? Boleh ke kalau Mama Z tak tulis dah sini ni? Sekejap Mama nak tengok jalan kira tu. Okey, mana tadi? Okey Ma. Boleh? Okey, last sekali. Okey, last sekali Mama Z tahu benda ni memanglah sukar untuk pelajar. Memang sukar sedikit. Tapi Mama Z nak kena habiskan jugalah. Kan? Sukar pun kita nak makan penuh. Sekejap Mama Z copy. Yang ini berbeza antara pelajar, jawapan bawah saja. Yang function tu sama. Okey, mana Mama Z nak paste ni? Okey, so Mama Z paste kat sini lah. Okey, tengok Mama Z cuba nak jawab soalan B. Okey, soalan B. Padam sikit, dia crowded sangat. Okey. So, yang ni dah selesai. Yang ni pun dah selesai. Yang ini jawapan dia tadi 6. Okey, tapi jalan nak kiranya panjang. Sebab tu maka dia 10. Nak kena cari, nak kembang, nak cari EX, nak cari EX square, nak ganti balik, banyak kerja nak kena buat. Okey, so soalan terakhir dan Mama Z kalau boleh tak nak pelajar hilang markah dekat sini, kena dengar betul-betul. Dia nak suruh cari kumulatif. Apabila kumulatif huruf P ni ataupun nama lainnya adalah F, kena ditukarkan menjadi F besar. Kita kena tukar dia jadi F besar. Semasa Mama Z ajar tajuk 6, Mama Z bagi tahu dah bila kita buat kumulatif dalam table,
kita mesti mula kumulatif kita dengan nombor kosong. Ingat tak? Mama Z bayar. Sebab ada setengah orang tu dia macam tak buat pun tak apalah mama ni, tak ada nilai, samalah dengan kosong. Yang itu yang akan jadi salah untuk tajuk 8. Sebab kumulatif mesti bermula dengan kosong. Okey, kemudian tadi nilai kat sini 0.1. Apabila Mama Z buat kumulatif, Mama Z kena mula dengan kosong. Kita akan buat sama dengan kumulatif tajuk data statistik data. Okey. Lepas tu nak dapatkan nilai seterusnya ni, Mama Z ambil nombor kosong ni tambah nombor ni. Jadi nombor yang baru di sini ialah 0.1. 0.1 Mama Z kena tambah dengan yang ini jadi 0.4. Tambah yang ini jadi 0.8. Yang ini tadi 0.1 deh. Tambah yang ini jadi 0.9. Sini jadi 0.95. Dan endingnya mesti 1. Jadi lepas awak buat tu, awak susun nombor-nombor tu sini. Mula-mula tadi awak dapat 0. Lepas tu awak dapat sini 0.1. Tempat yang kedua. Okay, kemudian awak tambah lagi, awak dapat 0.4. Sini. Okay, 0.4 tambah dengan 0.4. Awak dapat kat situ 0.8. Awak kena susun jawapan awak sini. Okey, lepas tu dapat 0.9. Okey, 0.95. Dan last kali awak dapat nombor 1. Tu cara buat dia. Ataupun awak tak boleh Mama Z tulis nyenggeng gini. Boleh tak kalau Mama Z tulis nyenggeng gini? Faham tak? Kena tulis ke bawah. Faham lah. Faham? Dia sama je ke bawah ke tepi sama je sebenarnya. Cuma yang ini ni kalau Mama Z susun jadi gini, jadi macam table tajuk ni, 0, 0.1, 0.4, 0.8, 0.9, 0.95, 1. Mama Z susun dari atas ke bawah, cuma kata kuncinya mesti mula dengan 0 dan nilai probability terakhir ialah 1. Okey, sampai situ boleh? Boleh Mama. Okey, cuma nilai belakang ni Mama Z nak suruh awak betul deh. Sekarang ni kalau antara dua lah awak sempat salin ke tak ni. Okey, cuma cara nak ingat dia, kalau Mama Z dululah. Mama Z memang nakal sikit bab-bab macam ni. Zaman-zaman kita kawat kaki. Dari kiri, cepat jalan. Kiri. Betul tak kiri tu? Kiri kan, tanda kecil, kiri. Yang ini jadi kanan sebab dia besar. Ataupun berapa orang tak nampak yang ni besar? Ada tak yang tak nampak tu besar? Boleh bagi tahu Mama Z terang, tak ada masalah. Dia tak nampak yang biru ni, dia nampak kecil tapi Mama kata besar. Dia pelik je. Duduk tengah. Sebab kita kena baca dulu. Besar, kita bukan baca kosong kecil. Kita kena baca. Macam yang first tu, X kecil. Jadi kiri. Yang kedua, X besar dari kosong. Jadi kita kawat kaki, kita akan mulakan dengan kaki kiri kalau perasan. Kiri, kanan, kiri. Ni kiri balik ni. Ni kanan balik. Ni kiri, kanan, kiri. Kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Itu Mama Z, cara nak ingat zaman Mama Z 1997 masa matrikulasi dulu. Sebab Mama Z tanya pecahan Mama Z, dia kata apa je lah, tak payah tanya, hafal je. So Mama Z bagi clue macam tu, kalau you nak salin sekejap. Tanda tu untuk semua pelajar sama. Dah siap? Sempat salin tak? Ataupun Mama Z paste dalam WhatsApp group kan?
Sekejap tak masuk lagi ke WhatsApp group ni. Saya buka dekat desktop tadi. Okay, yang tu saya akan paste dalam WhatsApp Cuma line agak slow malam ni. Laptop saya lah sebab dia penat dah laptop saya ni. Kerja daripada pagi. Nanti saya paste Cuma kita nak tengok soalan kita sekarang untuk set yang ini Okey. Dia ada beberapa soalan lagi. Mana dah soalan dia? Ni. Soalan dia ni. Dia nak tanya yang ini. Kemudian dia ada perkataan hence ni. Okey, dia ada perkataan hence. Tengok betul-betul untuk set B. Tengok betul-betul set B. Okey, yang pertama awak kena susun jawapan ni sebab dia ada rumus, Yang ini kalau awak tengok saya nak ubah tanda yang depan tu supaya dia cuma ada tanda macam tu. Saya nak kena tanda macam ni baru boleh guna formula. Kalau di sini A, di sini B, baru boleh guna formula F, B, tolak FA. Tapi kena make sure tanda sini kena cuma tanda gitu. Dan kita kena ubah soalan kita ni sebab tandanya ada sama dengan. Kemudian yang belakang ni tak ada sama dengan, kita kena ubah supaya dia ada sama dengan. So kita kena buat kerja sedikit lah. Okay, kita kena buat kerja sedikit. Okay. Tapi sebelum tu salin dulu rumus Salin dulu rumus. Mama Z dah tulis kat mana? Besar pula. Probability A. Mama Z kena ubah macam tu. Sini X. Sini kena ada lebih kecil sama dengan B. Kalau berjaya, mungkin Mama Z tersalah tulis tadi kot. Mama Z tak ingat dah tu. Okey, kalau berjaya tulis bentuk ni, rumusnya ialah F, B, tolak FA. Salin rumus ni dulu. Salin dah? Salin dah, Mama. Salin dah. Ingat ke putu dah saat ni? Sekejap saya paste kat awak. Mana tutur. Tak jadi dah. Mana tadi jawapan? Memang tak jadi. Sekali ni jawapan tak apa tu. Tak apa ke? Sekali jawapan awak? Tak apa. Tak apa. Aduh, sekali jawapan. Okey, so kena dengar dulu Mama Z terang awak ni. Sementara Mama Z akan terang ke semua set lah. Okey. Jadi sebab kita nak guna rumus kita tadi, jadi Mama Z kena buat perubahan pada soalan ni. Yang pertama, probability. Okey, awak kena tengok apakah nombor yang lebih besar dari 3. Nombor supaya Mama Z boleh buat tanda ni saja. Tanda ni saja. Mama Z nak letak nombor 2 ke nak kena letak nombor 4? Dua. Letak nombor 2. Okey, lebih kecil ni, Mama Z nak tukar lebih kecil sama dengan, jadi nombor yang sama dengan kes sekarang ni, nombor pertama dia apa? 4. Macam tu. Awak kena tukar ikut formula Mama Z tadi, depan ni tak boleh sama dengan, belakang ni wajib sama dengan.
Kalau Mama Z berjaya guna yang ini, Mama Z boleh guna formula dia terus. Sama dengan F4 tolak F2 kalau Mama Z berjaya tukar. Okey, kemudian pelajar pun tanya, macam mana nak dapat F4? Okey, cara nak dapat F4 senang saja. Okey, awak tengok dekat jadual ni. Awak cari di mana tanda sama dengan 4. Sini ada sama dengan 4. Betul tak? Awak cari di Betul, mana Mak. tanda sama dengan 4. Sebab itu jawapannya 0.95. Kemudian Mama nak cari F2. Dekat mana ada F2? Sini. 0.8. 0.8. Tolak dapatlah jawapan dia. Boleh? Boleh lah. Kalau ada soalan tanya, tak ada masalah. Mama okey je, tak ada masalah. Okey, katakan Mama ambil set lain, set A. Set A. Okey, so kat sini Mama Z dapati yang depan dah cun. P1 cun dah. Sebab dia memang tanda yang kita nak. Okey. Kemudian yang ini, yang belakang dia akan jadi lebih kecil sama dengan X kurang dari 5. Jadi dalam tu ada nombor 4. Jadi kita boleh buat sama dengan F4 tolak F1. Boleh? Set A. Okey tak? Okey, Mak. Okey, set C. Okey. Yang ni cuba tukar. Kita nak nilai kita tu cuma macam tu je. Sini kena sama dengan. Okey. So kita tukar. Nombor 2. Nak tukar jadi apa? Satu. 1. Yang kat belakang? 3, Mak. 3. So dia akan jadi F3 tolak F1. Okey, kalau set D, set D. Pucuk dicipta ulang mendatang. Betul tak? Kita nampak kelebihan set D ni. Set D ni dia comel dah. Depan ni comel, belakang ni pun comel dah. Jadi F5 tolak F1. Okey, tak apa. Kita try tengok. Okey, kita try tengok set A dulu ni. Set A. Kok tak percaya ke Mama tadi. Tengok set A dulu. Mana dah set A? Set A. Set A tadi. Dia jadi F4 tolak F1. Set A tadi boleh terima tak ni? Boleh, Mama. Boleh. Sebab apa F4? Sebab sini Mama Z kena pastikan dia ada tanda sama dengan. So nombor yang kurang dari 5 ialah nombor 4 dan sini baru boleh ada sama dengan. Baru boleh buat F4 tolak F1. Okay. 0.55. Okay. Set A 0.55. Orang set A dah salin dah tu? 0.55? Dah, Mama. Dah. Okay. So set B 0.15. Okay. Set B 0.15. Okay. Mama Z pergi sikit lagi. Jawapan akhir dah. Set C. Sorry lebih masa sikit. Nak habis dah. Set C
Yang Mama Z kata tadi, yang depan ni kena tukar jadi nombor. Kita nak, so lebih besar dari 3. 3 sini 3 tadi. Mungkin kita ada salah tadi. 3 dan sekejap. Saya salah. Sekejap Mana pemadam? Okey. Yang pertama, tanda sini kena ubah, tanda sini kena ubah. Jadi nombor yang sesuai di sini adalah nombor 1. Sebab apabila kita buat add lebih besar dari 1, nombor yang hadir adalah nombor 2. Kemudian apabila kita tengok kat belakang ni, X kurang dari 4, nombor itu adalah nombor 3. Maka akan jadi F3 tolak F1. Jadi set C, salin jawapan dia 0.5. Ini jawapan untuk set C. Dah? Siap dah? Okey, last set D. Set D, mana jawapan dia? Okay, set D, pucuk dia cerita ulang mendatang tadi. Alhamdulillah untuk set D agaknya kehabisan soalan dah tu. Dia memang cantik-cantik. Okay, cantik-cantik seperti apa yang kita nak. Tanda ni dengan tanda ni. Straight to the point, F5 tolak F1. Macam mana nak cari F5? Cari tanda sama dengan 5, nilainya adalah 1. F1 tanda sama dengan 1 berada di sini, nilainya 0.4. 1 tolak 0.4 adalah 0.6. Begitulah kisah kelas malam kita pada malam ini. Okey, ada soalan ke tak? Ada Mama. Tak ada dah?